Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa auladana fi dinika. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim al-azizil hakim. Wa ba'du, tuan-tuan wa puan muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sambung semula pembacaan kitab Safinatun Najah yang kita sudah mulakan beberapa kali pertemuan. Saya mohon maaf terhenti kelas ini beberapa kali kerana ada beberapa kekangan lah dan halangan. Alhamdulillah kita dapat sambung semula. Cuma saya maklum siap-siap kemungkinan akan ada sedikit perubahan jadual kita lah, nanti kita akan umumkan. Cuma hari ini kita sambung pembacaan kitab kita di muka surat yang keempat, insya-Allah. Muka surat yang keempat. Kita baru selesai baca muqaddimah, muqaddimah atau pengarang. Hari ini kita sambung pada fasa yang seterusnya. Qala asy-syaikh al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Faslun arkanul islami khamsatun. Fasal pada menerangkan rukun Islam ini ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadhana wa hajjul baiti in istata'a ilaihi sabila. Fasal, kita tengok terjemahannya, pada membincangkan mengenai rukun-rukun Islam. Fasal pada membincangkan mengenai rukun-rukun Islam. Baik, yang pertama kita sebut dari segi bahasa, dari segi asal perbahasan, dari segi lurahnya, dari segi asal kalimat al-Islam ini bermaksud at-ta'ah, taat. At-ta'ah, at-ta'ah. Dan juga asal kalimatnya adalah al-istislam wal inqiyad. Kita tunduk, menyerah diri, dan juga orang kata apa, patuh. Itu maksud dari segi perbahasan asal kalimah kataan al-Islam ini. Dia ada maksud al-inqiyad, ini tunduk dan patuh. Al-istislam, menyerah diri. Dan juga ada makna terkandung pada makna at-ta'ah, ketaatan. Dari segi istilahnya, dari segi huraian makna kalimat itu secara syar'i, ini dari segi syar'i ialah al-istislam, kita menyerahkan diri kita, wal inqiyad, dan juga kita tunduk, kita patuh lil ahkam syar'iyyah, terhadap hukum-hukum syarak ni, terhadap segala perintah yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Itulah maksud al-Islam. Ini dari sudut kita lah, dari sudut kita yang melaksanakan. Sebagai seorang Muslim, maksudnya orang yang tunduk, orang yang patuh, dan orang yang taat terhadap segala perintah-perintah yang diberi kepada kita oleh Allah SWT, yang disampaikan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW. Dan segala perintah-perintah dan arahan-arahan, larangan-larangan itulah yang membentuk cabang-cabang ataupun yang membentuk kandungan-kandungan ajaran Islam itu sendiri. Sebab apa?
Sebab kita sebagai mukallaf, disebut mukallaf, orang yang mukallaf, maksudnya orang yang diberi tanggungan. Tanggungan. Apa tanggungan kat atas kita tu? Apakah tanggung bebanan yang dibebankan? Bukanlah maksud beban tu dengan maksud negatif. Tapi kita nak bagi faham maksud beban tu, kita diberi satu tanggungan, tanggungjawab. Mukallaf. Tanggungannya apa? Al-amru wan nahyu. Kita ada arahan daripada Allah Ta'ala yang wajib kita buat, dan kita ada juga larangan yang perlu kita jauhi. Jadi makna al-Islam adalah kita tunduk kepada segala perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cumanya dari kalangan daripada keseluruhan ajaran Islam yang sempurna daripada cabang akidah dan cabang hukum hakam syarak dan juga cabang akhlak dan sebagainya, bagi ketaatan yang melibatkan zahir ini, yang melibatkan perkara yang perlu kita buat, ada 5 rukun lah. Ada 5 rukun. Jadi kita dah sebut tentang makna kalimah al-Islam. Kemudian makna rukun ialah bahagian yang paling kuat bagi sesuatu binaan ataupun bagi sesuatu perkara. Dari segi lughahnya janibu syai' al-aqwa, sudut ataupun bahagian daripada sesuatu yang paling kuat, itu kita panggil ar-ruknu. Rukun. Kalau tiang rumah, kita buat binaan yang paling tonggaknya itu tapak dan juga tiang, kita panggil ar-ruknu, rukun. Sebab dia adalah bahagian yang paling kuat bagi binaan tersebut. Jadi rukun Islam, kita sebut rukun Islam adalah bahagian yang paling penting dan juga bahagian yang paling yang menjadi teras kepada keseluruhan ajaran Islam ini. Tetapi bukanlah bermaksud ini sahaja ajaran Islam. Sebab kita faham dah maksud Islam tu, kita ada segala perintah Allah Ta'ala dan segala larangan Allah Ta'ala, semuanya termasuk dalam ajaran, dan juga kita kata termasuk dalam agama Islam itu sendiri. Cuma ada daripada yang semua perintah-perintah dan semua larangan itu, ada yang utama dan ada yang terletak pada tahap yang paling kuat dan paling penting, tersebut dengan istilah rukun. Janibu syai' al-aqwa, bahagian daripada sesuatu perkara itu yang paling kuat dan yang paling penting. Baik, dari segi kita dah faham tentang, kita dah bincang tentang maksud al-Islam, dan kita dah sebut tentang maksud al-arkan, rukun. Jadi 5 inilah yang menjadi teras, yang menjadi tonggak bagi keislaman ataupun kita bagi ajaran Islam itu sendiri, dan juga bagi penghayatan pelaksanaan ajaran Islam itu sendiri. Yang pertamanya syahadatu, penyaksian. Syahadatu, penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Semoga Allah Ta'ala telah berselawat ke atas baginda, ni selawatlah, dan ke atas ahli keluarga baginda, serta memberikan keselamatan kepada baginda dan mereka semua. Itu yang tu terjemahan kepada selawat. Jadi yang pertama sekali tonggak kepada ajaran Islam ini adalah syahadah, persaksian. Syahadah, kataan syahadah di sini sekiranya ianya merujuk kepada perbuatan, ialah lafaz yang diungkapkan itu. Ini bagi seseorang yang daripada belum beriman, untuk masuk Islam dia perlu mengungkapkan, melafazkan lafaz asyhadu tadi. Dan adalah perbahasan fiqh yang panjang tentang kedudukan bagaimanakah lafaz yang sah untuk masuk Islam, dan apakah syarat-syarat bagi mengungkapkan lafaz itu untuk menjadi lafaz yang makbul, diterima untuk dihukumkan seorang tu setelah masuk ke dalam agama Islam. Itu dari segi kita bincang dari sudut lafaz lah. Cuma dari segi makna lafaz syahadah itu sendiri bermaksud at-tayaqqun wal i'tiqad. Bermaksud kita yakin dan kita berpegang teguh dalam hati kita. Itu maksud asy-syahadah. Ianya juga bermaksud a'lamu, aku meyakini dan aku mengetahui. Jadi mengandungi belaka tu. Perkataan syahadah mengandungi maksud yakin dan juga mengandungi maksud i'tiqad, yang ni pegangan dalam hati yang teguh. Begitu juga ia bermaksud a'lamu, aku mengetahui, yang ni aku meyakini. Jadi semuanya bermaksud syahadah tu mengandungi maksud keyakinan dan keimanan. Keyakinan dan keimanan kita pada apa? Yang pertama
alla ilaha illallah, bahawasanya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Itu pengakuan pertama kita. Itu pengakuan pertama ataupun syahadah yang pertama. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan yang menjadi bahagian kedua daripada rukun tonggak Islam yang pertama ini adalah persaksian kita, persaksian dan pengakuan keyakinan kita, pengakuan terhadap pegangan i'tiqad kita bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah, adalah utusan daripada Allah. Maksudnya pihak yang individu yang menjadi wakil yang sah, kita sebut bukanlah utusan yang sah yang menyampaikan kehendak dan juga segala perintah Tuhan pencipta alam ni kepada seluruh manusia. Itulah pengakuan ataupun rukun yang nombor satu dalam agama kita. Ini pengakuan dan juga pengiktirafan dan juga kita menzahirkan keyakinan itu melalui lafaz kita, aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun yang pertama, rukun yang pertama yang membina, yang membentuk keislaman seseorang itu, dan juga itulah rukun yang pertama bagi agama Islam kita. Yang keduanya ialah wa iqamus solah. Rukun yang kedua adalah mendirikan solat. Al-iqamah, dia tak sebut apa tusalli kamu bersolat, tak? Iqamus solah disebutkan dengan perkataan mendirikan. Yang keduanya adalah as-solah. As-solah, solat kita semua maklumlah kan, ialah perbuatan yang bermula dengan takbir dan disudahi dengan salam. Kita ada yang wajib, kita ada yang sunat, ada fardu 5 kali sehari, dan ditambah dengan solat-solat yang sunat dan sebagainya. So, kita faham dah itu adalah ibadat solat, itu kita faham. Yang keduanya rukun tu dia sebut iqamatu, wa iqamus solah. Yang dimaksudkan mendirikan itu ialah mendirikan adalah ya'ti biha, kita mendatang, kita melaksanakannya, muhafizan ala arkaniha, dalam keadaan kita menjaga rukun-rukunnya, wa syurutiha, dan kita menjaga syarat-syaratnya, dan juga kita mengambil kira segala adab-adabnya, wa yudawimu alaiha, dan juga kita berterusan di dalam ibadat solat itu. Jadi itu maksud iqamah. Dia bukan sekadar buat sekadar dia kita buat dalam keadaan dia panggil iqamah tu, melaksanakan solat itu dalam keadaan memelihara segala rukun-rukun, memelihara segala syarat, menjaga segala adab-adabnya, dan juga berterusan, berkekalan memelihara ibadat solat tadi. Jadi bila kata mendirikan itu at-taqwim, kita mendirikan itu bermaksud al-mulazamah wal istimrar, kita berterusan dan berkekalan, wa tashmir wan nuhu, dan juga kita bersungguh-sungguh, dan kita orang kata apa, bersungguh-sungguh, dan orang kata apa, buatlah keadaan bersemangat dalam melaksanakan tadi. Itulah maksud iqamus solah. Dia bukan sekadar buat, tapi ada di sebalik buat itu ada dia punya segala kesungguhan dan juga segala memelihara segala syarat dan rukun. Dan kita pun faham solat ini adalah ibadat hak yang melibatkan hubungan kita dengan Allah SWT, hak Allah Ta'ala yang perlu kita tunaikan. Saya nak petik daripada Al-Imam Al-Qarafi rahimahullah. Menarik Imam Qarafi sebut, kenapakah ibadat solat ini difardukan dan juga disyariatkan berulang-ulang setiap hari, bahkan dalam sehari itu pula berulang-ulang sebanyak 5 kali sehari, berulang-ulang sebanyak 5 kali. Tuan Syekh sebut, qala al-Imam Al-Qarafi rahimahullah, Imam Qarafi sebut kerana hikmah di sebalik at-takrir ataupun takarrur, berulang-ulang itu, hikmahnya ialah dipanggil, Tuan Syekh kata dia dipanggil tarsikh, dia mengukuhkan dan dia makin menyuburkan sifat ubudiyah, sifat kehambaan bagi diri manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam solat tu mengandungi rukuk, sujud yang penuh, kita kata ibadat
yang paling utama, bahkan ibadat badan yang paling afdal adalah ibadat solat. Jadi ibadat solat itu akan mengukuhkan sifat kehambaan, mengukuhkan jiwa ubudiyah di dalam diri seseorang. Orang yang memelihara dan menjaga solatnya adalah orang yang akan terpelihara sifat kehambaannya dan terpelihara imannya, insya-Allah. Adapun orang yang sebaliknya, maka itulah menyebabkan bila orang ni tinggalkan solat ataupun orang ni mengabaikan solat, maka kita lihat kebiasaannya perintah-perintah agama yang lain juga dia akan abaikan, dia akan tinggalkan. Sebab tu disebut ni rukun. Selepas persaksian kita mesti ada rukun yang kedua lah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang dibuat secara berterusan dan berkekalan, dan juga orang kata apa, berpanjangan sehinggalah akhir hayat. Barulah selamat perjalanan seseorang muslim tu. Selamat dari segi zahirnya, selamat dari segi pemeliharaan dan kepatuhan terhadap syarak. Begitu juga selamat dari segi iman dan akidahnya, sebab dia sentiasa berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud iqamus solah. Wa ita'uz zakah, dan memberikan zakat. Perkataan al-ita, ita ni maksudnya al-i'ta, memberikan zakat, mengeluarkan zakat, memberikan zakat. Ini pun kita fahamlah, kita faham dan kita maklum. Ada bab khas dalam kitab fiqh ni, bab zakat. Itulah mengeluarkan kadar harta-harta yang tertentu bagi disampaikan kepada orang-orang yang tertentu. Ini yang telah ditentukan dan telah ditetapkan oleh syarak. Orang yang selayaknya dan orang yang patut dapat. Dan ada kiraan-kiraan, kita ada zakat zakat binatang peliharaan, ini lembu, kambing, unta. Kita ada zakat tanaman, kita ada zakat harta, kita ada zakat perniagaan dan sebagainya. Itu juga adalah menjadi rukun. Dan para ulama kita menyebut ini gambaran rukun. Ini rukun solat, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun rukun zakat yang melibatkan isyarat kepada segala ajaran-ajaran Islam yang lain yang menjadi hubungan sesama manusia, sesama makhluk. Sebab apa? Sebab ini melibatkan hubungan yang melibatkan sesama makhluk. Kita keluarkan harta yang kita ada untuk kita berikan kepada saudara-saudara kita yang lain yang berkeperluan. Yang keempat yang keempat, wasaumu ramadhana, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Wa hajjul baiti in istata'a ilaihi sabila, dan menunaikan haji bagi orang-orang yang mampu menunaikan haji, mengerjakan haji ke rumah Allah sekiranya seseorang telah mampu jalan ke sana, sampai ke sana lah. Itu rukun. Dan kesemua rukun-rukun ini bila kita perhatikan, ianya adalah isyarat kepada baki ajaran-ajaran Islam yang lain. Bagaimana solat menjadi isyarat, petunjuk kepada segala bentuk ajaran panduan yang melibatkan hubungan manusia dengan Allah. Masuklah bawah tu zikrullah, masuklah bawah tu orang kata apa selawat dan sebagainya. Sebab dalam solat tu mengandungi ucapan-ucapan, mengandungi pergerakan-pergerakan, mengandungi puji-pujian pada Allah. Itu dia isyarat kepada keseluruhan ajaran Islam yang lain melibatkan hubungan dengan Allah. Begitu juga zakat, seperti kita sebut tadi, dia adalah isyarat kepada segala ajaran dan perintah-perintah agama yang lain, yang bersedekah, membantu orang memerlukan, menunaikan hajat-hajat orang, memudahkan urusan-urusan orang, taisir, memberi kemudahan kepada orang yang mengalami kesempitan. Itu isyarat kepada hubungan sesama makhluk. Adapun puasa, ianya menjadi isyarat kepada persoalan tazkiyah, persoalan tasawuf, persoalan penyucian hati dan jiwa. Kerana dalam persoalan ibadat puasa tu mengandungi proses yang kita panggil mengekang dan menahan hawa nafsu kita. Jadi solat, puasa itu sendiri adalah rukun. Ianya juga menjadi isyarat kepada ajaran Islam yang melibatkan persoalan-persoalan yang kita sebut tadi lah, persoalan tazkiyatul anfus dan juga persoalan tasawuf. Dan ibadat haji pula ianya menjadi isyarat dan menjadi petunjuk kepada baki ajaran-ajaran Islam yang melibatkan persoalan itu al-jihad, mujahadah, adanya pengorbanan harta dan adanya unsur perlu meninggalkan keluarga, dan adanya kita kata safar, perjalanan yang jauh, dan juga at-ta'ab wal masyaqqah, ada unsur letih dan ada kesusahan, kepayahan. Ianya menjadi isyarat kepada baki ajaran-ajaran Islam yang ada unsur, khususnya yang melibatkan
persoalan al-jihad, dan juga orang kata apa, persoalan mempertahankan agama dan sebagainya. Begitu jugalah ada lagi yang menghuraikan haji sebagai isyarat juga kepada keseluruhan ajaran-ajaran Islam yang melibatkan hubungan sesama manusia dan melibatkan kesatuan dan sebagainya lah. Yang penting kelima-lima inilah rukun bagi ajaran ataupun perintah-perintah yang paling penting dalam ajaran Islam, dan ianya menjadi lambang dan menjadi gambaran kepada baki ajaran ataupun baki perintah-perintah agama yang lain. Itu yang pertama yang berkaitan dengan rukun. Cuma rukun ni saya nak tambah satu faedah daripada Syekh Abdul Halim Mahmud rahimahullah, Syekhul Azhar. Dia menyebut kalau kita perhati haji fardu dan dia ada rukun, dan dia ada juga nafilah bagi haji itu. Dia ada kita kata amalan tambahan yang sunat. Contohnya haji sunat lah, maksudnya kita buat haji 2-3 kali ataupun umrah 2-3 kali. Begitu juga puasa. Puasa kita ada puasa yang wajib Ramadan, tapi kita ada juga syariat kita anjurkan puasa-puasa tambahan, puasa-puasa sunat, puasa Syawal dan sebagainya, puasa Isnin Khamis. Begitu juga zakat. Zakat ni rukun dan fardu, tetapi dia ada kawan-kawan dia ataupun dia ada lanjutan daripada sedekah, infak yang sunat, memberi makan, sedekah, ataupun memberi hadiah. Itu semua dia punya tambahan kepada rukun ataupun fardu zakat itu tadi. Begitu juga solat. Solat kita ada solat fardu, kita ada berbagai bentuk solat-solat sunat tambahan, sebagai tambahan yang akan mengukuhkan pelaksanaan rukun tadi, dan yang akan menampung kekurangan pada rukun kita tadi. Tuan Syekh tanya, Syekh Abdul Halim Mahmud rahimahullah, dia tanya, dia kata, apakah pula nafilah, apakah pula amalan sunat yang mengukuhkan syahadah? Tu dia punya perkongsian dia. Syekh kata, yang lain ada sunat belakang ni, ada amalan sunat jelas kita faham, tapi apakah nafilah ataupun amalan sunat sebagai tambahan yang akan mengukuhkan, yang akan menampung bagi syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau Syekh sebut zikrullah. Syekh sebut nawafil kepada rukun syahadah, nafilah tambahan kepada rukun syahadah persaksian itu adalah zikrullah, zikir yang kita ungkapkan, kita lafazkan. Sebab syahadah itu adalah persaksian yang kita takbirkan dengan lidah, tetapi memberi isyarat pada keyakinan dalam hati. Maka zikrullah yang kita ungkapkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yang dianjurkan oleh syariat kita ni, dengan pelbagai bentuk zikir, ianya adalah nafilah tambahan yang akan mengukuhkan, yang akan menyuburkan persaksian kita bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi segala zikir yang kita baca, doa yang kita baca, segala puji-pujian pada Allah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, la ilaha illallah, lebih jelas lah. Dan yang menarik tambahan oleh Tuan Syekh ni, Tuan Syekh kata, yang saya ambil faedah daripada yang Tuan Syekh sebut tadi, persaksian terhadap kerasulan Nabi SAW, syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, kita bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Persaksian itu yang menjadi sunat ataupun yang menjadi tambahan nafilah kepada persaksian kita bahawa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Apakah nafilah dia? Apakah tambahan dia? Adalah ibadat selawat. Dia orang yang memperbanyakkan zikrullah, zikir-zikir, dan juga orang yang memperbanyakkan amalan berselawat kepada Rasulullah SAW, sebenarnya dia sedang melaksanakan ibadat tambahan, ibadat yang mengukuhkan, yang menyuburkan rukun Islam yang pertama, itulah rukun syahadah. Ini tambahan faedah lah yang kita boleh dapat. Jadi bila lidah kita sentiasa berzikir, lidah kita sentiasa berselawat kepada Rasulullah SAW, sebenarnya kita sedang mengukuhkan, kita sedang membawa kebaikan kepada diri kita sendiri, dari segi mengukuhkan penghayatan kita dan juga istiqamah kita terhadap ajaran Islam kita ini. Baik, yang keduanya, yang seterusnya Tuan Syekh dahulukan dengan sebut juga tentang rukun iman. Jadi rukun Islam dah selesai, Tuan Syekh juga menyebut tentang arkanul iman. Kita ambil sikit, kita terang secara ringkas, dan kita akan berhenti setakat rukun iman ni.
Adapun rukun iman, faslun arkanul imani sittatun. Rukun iman, rukun kita sebut dah tadi. Kita sebut rukun bermaksud perkara yang paling penting dan perkara yang paling kuat. Perkara yang paling penting dan paling kuat. Kita masih lagi di muqaddimah. Kita masih di muqaddimah. Faslun arkanul imani sittatun. Faslun arkanul imani sittatun. Okay. Rukun bahagian yang paling penting dan bahagian yang paling kuat bagi iman, al-iman. Jadi bahagian iman ini adalah bahagian yang khusus yang melibatkan at-tasdiq, pengakuan, dan juga apa kita panggil at-tasdiq, kepercayaan. Percaya, al-iman bermaksud at-tasdiq, percaya. Dia melibatkan iman lah, iman, bahagian iman dalam hati, dan memang khusus melibatkan bahagian ilmu akidah lah. Cuma Tuan Syekh sebut dan selitkan juga sebab bincang rukun iman dan rukun Islam ni memang kebiasaannya datang secara bersekali lah. Rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama, antu'mina billah, engkau percaya, beriman kepada Allah. Kita sebut perkataan al-iman, at-tasdiq ni percaya. Al-iman bermaksud at-tasdiq ni membenarkan. Maksudnya kita, bila kita membenarkan, maksudnya kita mengiktiraf kebenaran, kita percayalah. Antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, ini engkau percaya kepada Allah. Wa malaikatihi, dan engkau beriman, yang keduanya kamu beriman kepada para malaikatnya. Wa kutubihi, yang ketiga kamu beriman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, wa rusulihi, yang keempat kamu beriman kepada para rasulnya. Wa bil yaumil akhiri, dan kelima kamu beriman kepada kewujudan hari yang terakhir, ni hari akhirat. Yang keenam kamu beriman dengan wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang keenam kamu beriman kepada qadar, iaitu qadar yang baik dan juga qadar yang buruk, ketetapan yang baik dan ketetapan yang buruk daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok satu-satu sikit secara ringkas saja. Asas yang bermaksud beriman kepada Allah tu, yang ini disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dengan sedikit olahan sikitlah dalam kitab Majmu' beliau, dalam Muqaddimah Majmu'. Tuan Syekh sebut tentang apakah kadar minimum yang dikatakan maksud bagi kepercayaan kita kepada Allah ni, apakah kandungan yang asasnya, dan biasanya detail kita akan dapat dalam pengajian-pengajian akidah lah kan. Cuma dari segi asasnya ialah ada beberapa elemen dia, 4 ataupun 5. Yang pertama, kita percaya bahawa Allah Ta'ala ni wujud, dan kemudian kita percaya Allah Ta'ala ni Esa. Allah Ta'ala wujud dan Esa, tu yang pertama. Dan juga kita percaya yang kedua, elemen yang pertama kita percaya bahawa Allah Ta'ala itu wujud dan Esa. Yang keduanya, kita percaya bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kemuliaan dan keagungan. Kita yakin Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat al-kamal, sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang agung, dan sifat-sifat yang mulia. Segala bentuk kemuliaan, segala bentuk keagungan, dan segala bentuk kemuliaan itu adalah milik Allah Ta'ala belaka. Jadi yang pertama, kita yakin Allah Ta'ala wujud dan Esa. Yang keduanya, kita yakin Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat keagungan dan kemuliaan. Yang ketiga, kita percaya dan kita yakin bahawasanya Allah Ta'ala itu suci dan bersih, bebas daripada segala bentuk kekurangan dan kehinaan. Yang ketiga tu saya sebut, Allah Ta'ala suci, Allah Ta'ala bersih, Allah Ta'ala bebas. Kita yakin dan percaya sepenuhnya Allah Ta'ala itu suci, bersih dan bebas daripada segala bentuk kekurangan dan kelemahan, dan juga segala sifat-sifat yang jelek dan tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu elemen yang ketiga daripada keimanan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Allah. Elemen yang keempat, yang terakhir, yang ni kita bincang yang asas lah ni, kita kata asas iman kita kepada Allah. Yang keempat, kita yakin bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak langsung menyamai makhluk, tidak ada langsung persamaan dengan makhluk. Ini 4 elemen yang utama yang disebut oleh para ulama kita, antaranya yang saya sebut tadi dalam Muqaddimah Al-Majmu'.
Begitu juga yang ni saya ambil daripada huraian dan syarahan daripada guru saya lah, Profesor Dr. Muhammad Rabi' Al-Jauhari, bekas dekan kuliah Usuluddin, dalam sebuah karangan beliau. Dia ambil asas ni, asas yang 4 ini diambil daripada mana? Diambil daripada surah Al-Ikhlas. Diambil daripada suratul Ikhlas. Yang pertama, kita yakin Allah Ta'ala itu wujud dan esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, membawa maksud Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat keagungan dan kemuliaan. Sebab As-Samad bermaksud tempat yang dituju oleh seluruh hamba dan makhluknya untuk memohon segala hajat dan juga keperluan mereka. Itu maksud As-Samad. Jadi tidak boleh bersifat dengan sifat As-Samad melainkan yang bersifat dengan segala sifat keagungan dan kemuliaan. Yang ketiganya lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad, Allah Ta'ala tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ianya memberi isyarat penafian, penafian daripada segala bentuk kekurangan, segala sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, segala sifat yang jelek dan segala sifat yang lemah dan segala sifat kekurangan itu dinafikan. Maksudnya bersih, suci Allah Ta'ala daripada segala bentuk kekurangan dan juga segala bentuk kelemahan. Dan walam yakul lahu kufuwan ahad, ayat yang terakhir itu memberi syarat tidak ada satu pun yang sama dan tidak ada satu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah asas kepada maksud beriman kepada Allah Ta'ala. Itu maksud kandungan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian maksud beriman kepada malaikat secara asasnya ialah maksud beriman kepada malaikat, kita percaya dan yakin bahawasanya makhluk Allah yang bernama malaikat ini adalah benar-benar wujud. Allah Ta'ala itu wujud. Dan juga kita yakin bahawasanya makhluk Allah Ta'ala yang bernama malaikat ini, mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia, hum ibadun mukramun. Dan kita yakin bahawa para malaikat ini la ya'sunallaha ma amarahum, tidak sesekali mengingkari dan tidak sesekali memaksiati Allah Ta'ala pada segala perintah-perintahnya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka akan sentiasa melaksanakan segala perintah-perintahnya. Dan juga para malaikat ini adalah tidak bersifat seperti manusia, tidak makan, minum dan tidak tidur. Dan mereka juga boleh berkemampuan untuk berubah-ubah bentuk mereka kepada bentuk-bentuk yang baik, kepada bentuk-bentuk yang elok dan kepada bentuk-bentuk yang baiklah disebut qadiratun 'ala tashakkul bi ashkalin mukhtalifah. Mereka mampu untuk berbentuk dengan bentuk yang pelbagai, hasanatin, bi ashkalin mukhtalifatin hasanatin, tapi yang bentuk-bentuk yang baik, boleh berubah dalam bentuk manusia yang kacak dan sebagainya. Dan juga mereka ini adalah utusan daripada Allah Ta'ala yang menyampaikan perintah-perintahnya dan juga melaksanakan segala suruhan Allah Ta'ala untuk bagi urusan-urusan makhluk ini. Kita yakin malaikat itu wujud, dan kita yakinlah dengan beberapa elemen-elemen lagi yang kita dah sebut tadi. Dan pada mana-mana nama malaikat yang disebut secara tafsil dalam syarak, wajiblah kita yakin dan percaya secara tafsil. Kita tahu dengar nama ni, yakin kita tahu ni malaikat Jibril, ya, yang kita yakin. Sebut malaikat Mikail, ya, kita yakin. Itu semua kita akan biasanya detailnya dalam pengajian ilmu akidah lah. Dan maksud beriman terhadap kitab, bahawasanya kita yakin Allah Ta'ala menurunkan kitabnya kepada para nabi, para rasul, pada rasul-rasulnya. Dan kita yakin bahawasanya segala kitab-kitab itu suci dan bersih daripada segala penyelewengan. Dan kitab itulah kitab-kitab yang benar, dan kitab yang terakhir yang turun sebagai panduan pada manusia adalah kitabullah, kitab Al-Quranul Karim. Begitu juga beriman dengan Rasul, kita yakin dan kita percaya bahawasanya Allah Ta'ala mengutuskan, memilih dari kalangan manusia ini individu-individu, orang-orang yang diutuskan untuk menyampaikan perintah-perintah dan menyampaikan kehendak Allah kepada makhluk ini, menyampaikan dan menerangkan. Orang inilah yang dipilih, inilah yang disebut sebagai Ar-Rusul. Ar-Rusul mendapat wahyu daripada Allah, mereka diperintahkan untuk menyampaikan apa sahaja yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Itu lebih-lebih kurangnya lah huraian kepada
adapun beriman kepada hari akhirat, kita yakin sesungguhnya bahawa hari akhirat itulah hari yang benar, hakun, ianya benar. Dan juga kita yakin dan percaya kepada segala apa yang terkandung padanya hari akhirat itu terkandung pada akhirat, daripada al-mizan, timbangan amal, as-sirat, al-jannah wan nar, syurga neraka. Dan kita yakin semuanya itu benar dan semua itu wujud belaka, dan semua itu kita akan lalui di pada hari akhirat nanti. Jadi kita percaya bahawasanya berkaitan dengan alam kubur, soalan malaikat, dan juga nikmat kubur dan azab kubur yang termasuk dalam perbincangan hari akhirat. Dan seterusnya kita yakin bahawa segala yang berlaku dan segala yang wujud di alam ini semuanya adalah dengan ketentuan dan ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia punya biasanya kandungan dan huraian rukun iman ni kita ambil daripada kitab akidah lah, kita ambil daripada kitab akidah. InsyaAllah pada minggu hadapan, kelas yang depan ni kita akan sambung, barulah kita akan masuk bab fiqh. Minggu depan kita akan masuk kitabut taharah, alamat baligh, alamat baligh. InsyaAllah ni kita akan sambung pada minggu hadapan. Wallahu a'lam. Mohon maaf sebab kita pun setakat ni kita setujulah kelas kita lebih kurang 45 minit. Tak boleh nak panjang sangat lagi, kita akan baca sikit-sikit, slow-slow, setakat kadar yang kita mampu. InsyaAllah minggu depan barulah kita akan masuk pada pembincangan hukum hakam fiqh, didahului dengan kitabut taharah, bab bersuci. Permulaannya adalah berkaitan dengan tanda-tanda baligh, tanda-tanda baligh. Lepas tu bab istinja, kita akan hurailah, kita akan baca, dan kita akan bincang bab wuduk dan sebagainya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum warahmatullahi